Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada tahun 1980-an, keluarga pakcik sebelah mak aku ni tinggal di sekitar Bukit Besi, Terengganu. Sesiapa yang melalui jalan Jerangau ke Jabor sudah tentu tahu kawasan sekitar jalan tersebut. Pada tahun-tahun 1980-an, ianya memang lengang. Keadaan lengang ini lebih terasa bila tiba waktu malam. Kesunyian dia tu macam sunyi di kubur. Pakcik aku dan keluarganya yang tinggal di kawasan Bukit Besi yang jalan utamanya adalah Jalan Jerangau ke Jabor pernah mengalami gangguan yang menggemparkan penduduk sekitar kawasan tersebut. Kisahnya bermula apabila sudah 3 malam keluarga pakcik aku ni terdengar suara budak menangis. Pada malam yang pertama, keluarga pakcik aku terdengar suara budak yang merengek. Yang peliknya, jarak antara sebuah rumah dengan sebuah rumah yang lain agak jauh. Rumah jiran yang paling dekat berjarak sekitar 400 meter. Kalau ada budak merengek sekalipun, mustahil sangat suara tersebut boleh sampai ke pendengaran keluarga pakcik aku. Kejadian budak merengek pada malam itu tidak berapa diendahkan oleh keluarga pakcik aku. Pada malam berikutnya pula, mereka terdengar lagi suara yang agak pelik. Kali ini bukan merengek, tapi bunyi budak menangis. Suara tersebut sangat jelas. Kemudian perlahan-lahan dan terus hilang. Tidak berapa lama kemudian, suara tangisan itu terdengar kembali. Lalu pakcik dan makcik aku ni pun keluarlah untuk tinjau di luar. Berbekalkan lampu sulur, mereka mencari di sekitar rumah. Anehnya, ketika mereka mencari itu, suara tadi dah tak kedengaran. Lama juga pakcik dan makcik aku ni menantikan kalau-kalau suara tangisan itu berbunyi lagi. Namun ianya tak lagi muncul-muncul. Disebabkan tak ada sesiapa yang menangis di luar, pakcik dan makcik aku masuklah semula ke dalam rumah. Tapi tak berapa lama kemudian, suara budak menangis tu kedengaran semula. Kali ini, hanya pakcik aku sahaja yang keluar rumah. Yang lain hanya menunggu di dalam. Namun puas pakcik aku mencari di sekitar rumah, jawapannya tetaplah hampa. Tak ada siapa-siapa pun kat luar. Malah, suara tersebut hilang begitu saja. Dan hal ini mengherankan pakcik. Bila pakcik aku ni masuk semula dalam rumah, suara tersebut kedengaran lagi. Bosan dengan apa yang berlaku, pakcik aku ambil keputusan untuk membiarkan saja suara tersebut. Agak lama jugalah suara tersebut kedengaran hinggalah ianya hilang terus. Esoknya, pakcik aku ni pergilah rumah jiran-jiran. Pakcik cuba bertanya adakah mereka ada dengar apa yang keluarga dia dengar pada 2 malam berturut-turut. Dan mengherankan, mereka ni semua tak dengar apa-apa. Jiran-jiran juga heran macam mana boleh keluarga pakcik aku sahaja yang dengar. Satu jawapan yang boleh diterima akal adalah kemungkinan arah suara rengekan atau tangisan tu berdekatan dengan rumah pakcik aku dan dikira sangat jauh dari rumah jiran-jiran yang lain. Pada malam yang ketiga, semua ahli keluarga pakcik aku ni berjaga-jaga dan memasang telinga lagi. Lama juga mereka menantikan suara rengekan atau tangisan budak malam semalam dan malam kemarin. Namun kan, suara tersebut tak juga muncul-muncul. Pakcik aku bagi tahu pada ahli keluarga dia, mungkin malam tersebut suara budak tu sudah tidak mengganggu mereka lagi. Bagaimanapun, ketika semua dah tidur, kecualilah anak sulung pakcik yang juga merupakan sepupu aku, dia terdengar suara seakan-akan meminta tolong. Dia mengejutkan pakcik dan makcik aku untuk sama-sama mendengarkannya. Kali ini pakcik dan makcik dan sepupu aku ni mendengar satu suara. Walaupun tak berapa nak jelas dan sayup-sayup, tapi mereka semua tahu itu adalah suara orang dewasa. Mungkin jaraknya sama dengan suara budak yang sebelum ni. Suara tersebut tak merengek dan tidak menangis, tapi minta tolong. Kali ini mereka tidak keluar rumah untuk mencarinya seperti semalam. Mereka biarkan sahaja suara tersebut. Dan pakcik aku kata,
Mungkin ada sesuatu yang ingin mempermainkan mereka. Setelah lama, suara orang dewasa itu meminta tolong. Ianya hilang juga begitu sahaja. Malam berikutnya, tidak kedengaran suara dengekan atau tangisan budak ataupun orang dewasa yang meminta tolong. Semuanya dah kembali normal seperti sedia kala. Dan seperti biasa, pakcik aku keluar rumah untuk memastikan kereta dan vannya sudah berkunci. Ketika hendak mengunci motosikal, tiba-tiba dia didatangi oleh seorang lelaki dalam lingkungan umur 70 tahun. Pakcik aku ni tak kenal pun lelaki tu. Dia bukanlah kawan pakcik, jiran ataupun orang yang tinggal di kawasan tersebut. Setelah memberi salam, lelaki itu bagi tahu ada dua orang yang dalam kesusahan. Kereta mereka ni rosak. Lelaki tu minta tolong pakcik aku ni. Lelaki tu meminta pakcik aku ni tolong orang yang dikatakan oleh lelaki tersebut. Setelah mendengarkan cerita lelaki tu, pakcik aku ni minta dia tunggu sebentar. Sebab dia nak tukar pakaian. Pakcik aku terus masuk rumah dan bagi tahu makcik aku yang dia ingin melihat kereta rosak yang dikatakan oleh lelaki tua tadi. Pakcik mengajak anaknya iaitu sepupu aku tu untuk teman dia. Beberapa minit kemudian, pakcik dan sepupu aku keluar ke anjing rumah. Namun mereka mendapati lelaki yang minta pertolongan daripada pakcik aku tu dah tak ada. Tak tahulah dia pergi mana. Pakcik aku sangka mungkin dia dah jalan dahulu ke tempat kereta rosak tersebut. Masalahnya, lelaki tu tak bagi tahu pun pakcik apakah jenis kerosakan yang dialami oleh kereta tu. Pakcik ni yang kebetulan tahu sedikit sebanyak tentang hal-hal kereta. Dia menyuruh sepupu aku ni sediakan 2 buah lampu suluh bersaiz kecil dan besar, pam angin, segelen air, segelen minyak petrol dan peti yang mengandungi peralatan membaiki kereta. Walaupun lelaki yang meminta jasa baik pakcik aku tu telah hilang tak ke mana, tapi pakcik aku tahu lokasi di mana kereta rosak yang dikatakan oleh lelaki tadi. So tak ada masalah lah. Disebabkan lokasi kereta rosak tu agak jauh daripada rumah pakcik dan dalam gelap malam, dia menuju ke tempat tersebut dengan menaiki van. Berdualah dengan sepupu aku. Tapi, setiba di lokasi yang disebutkan oleh lelaki tadi, pakcik dan sepupu aku dapati tak ada pun kereta rosak seperti yang dikatakan. Lelaki yang datang ke rumah pun tak ada dekat lokasi tersebut. 2-3 kali mereka mencari kereta tersebut, namun tak jumpa. Pakcik aku telah dipermainkan oleh lelaki yang tidak dikenali tadi. Tak mungkin. Menurut pakcik, wajah lelaki tersebut redup dan tenang. Tak ada pun gambaran langsung yang dia tu seorang penipu ataupun orang jahat. Setelah gagal mencari kenderaan yang rosak itu, pakcik dan sepupu aku ambil keputusan untuk balik saja ke rumah. Tapi, ketika van baru bergerak beberapa meter, sepupu aku perasan ada kesan rumput condong akibat kesan brek tayar kereta. Pakcik aku serta-merta telah berhentikan van dia. Sepupu aku turun dan menyusuri jejak kesan tayar kereta pada rumput di tepi jalan. Wah, mereka ni terkejut kerana kesan tayar kereta itu berakhir di tepi gaung yang curam. Kedalaman gaung tersebut lebih kurang 60 meter. Mereka berpandangan sesama sendiri. Mungkin ada kereta di dalam gaung tersebut. Ianya terbabas dan menjunam ke bawah sana. Nak turun ke bawah gaung, memang tak mungkin lah. Dahlah dalam, curamnya saja hampir-hampir 90 darjah. Mereka berdua menyuluh ke bawah gaung yang penuh dengan belukar serta pokok-pokok renek. Disebabkan gaung itu dipenuhi belukar serta pokok renek, mereka tak nampak ada kereta di situ. Namun, pakcik dan sepupu aku tu yakin ada kereta di bawah gaung sana. Jangan-jangan itu adalah kereta yang dimaksudkan rosak oleh lelaki yang datang ke rumah tadi. Pakcik aku dah mula syak sesuatu. Peliknya, kalau kereta tu terjunam dalam gaung, kenapa yang lelaki yang datang minta bantuan bantuan tadi tu kata kereta tu rosak? Kenapa dia tak cakap je ada kereta masuk gaung? Kan senang. Dah kenapa perlu berbohong? Itulah pertanyaan daripada sepupu aku. Biarpun pakcik aku ni bersangka baik, namun sebagai orang muda, sepupu aku tetap mengatakan lelaki yang kononnya datang bagi pihak tuan kereta yang rosak tu sebenarnya telah mempermainkan mereka. Apalah tujuan orang tu berbohong? Hanya dialah je yang tahu. Setelah merasakan mungkin ada kereta di dalam gaung, pakcik dan sepupu aku bagi tahu jiran-jiran yang berdekatan. Tak lama kemudian, ramai penduduk di sekitar di situ datang ke lokasi tersebut
dan diikuti oleh sekumpulan anggota polis. Bukan je pihak polis yang datang, van ambulans dengan lori kren penarik kereta itu pun turut berada kat tempat kejadian. Setelah beberapa anggota polis, penduduk kampung dan kaki tangan ambulan turun ke bawah gaung. Dia orang dapati sebuah kereta berwarna hitam berada di situ. Pakcik dan sepupu aku tak ikut turun. Mereka dan ramai penduduk kampung menanti saja di pinggir gaung. Setelah beberapa ketika, pakcik, sepupu aku dan penduduk kampung melihat dua tubuh dibawa naik. Seorang dewasa dan seorang budak dalam lingkungan umur yang 3 ke 4 tahun. Dari agakan pakcik dan sepupu aku, mangsa tu telah pun meninggal dunia. Pada masa tu, mangsa kemalangan yang telah meninggal dunia tidak dibungkus dengan plastik hitam seperti sekarang. Jadi pakcik dan sepupu aku ni serta penduduk kampung nampak dengan jelaslah wajah serta keadaan mangsa malang tersebut. Alangkah terkejut pakcik aku apabila mendapati mangsa dewasa yang dibawa dari bawah gaung tu adalah lelaki yang datang ke rumah minta bantuan tentang kereta rosak tu. Pakcik menceritakan kepada orang yang berada di situ apa yang keluarganya alami dari beberapa malam lepas hinggalah mayat dua mangsa kemalangan tersebut ditemui. Semuanya terkejutlah dengan penjelasan pakcik aku ni. Kalau begitu, suara lelaki yang meminta tolong semalam mungkin suara lelaki malang tersebut. Suara rengekan dan tangisan pada 2 malam berturut-turut yang keluarga pakcik aku dengar pula adalah suara budak yang menjadi mangsa kereta dalam gaung. Lebih kurang seminggu kejadian tu berlaku. Seorang kawan pakcik aku bagi tahu, sebenarnya kereta yang masuk dalam gaung tu dan 2 mangsanya telah dilaporkan hilang 6 hari sebelum mereka dijumpai. Mereka adalah seorang datuk bersama dengan cucu dia. Weh, pakcik aku terkejut. Kalau dah 6 hari, kenapa yang mayat kedua-dua mangsa dalam keadaan yang elok? Kalau ikutkan logik, mayat-mayat tersebut bukan saja dah busuk, malah dah berulat. Mungkin juga mayat tersebut tak sempurna kerana dah dimakan binatang buas. Namun kedua-dua mayat tersebut tidak menampakkan yang mereka telah meninggal selama 6 hari. Kenapa? Apabila difikirkan kembali, pakcik aku membuat kesimpulannya sendiri. Mungkin mangsa yang meninggal itu adalah orang yang baik-baik. Sebab itulah mayatnya terpelihara. Tetapi mungkin juga suara rengekan dan tangisan yang keluarga pakcik aku dengar adalah memang suara budak berkenaan. Cuma orang tua yang datang ke rumah pakcik aku tu dan memberitahunya ada kereta rosak, itulah yang menimbulkan pertanyaan. Aku tahu ada yang tak berapa percaya dengan cerita aku ni. Namun terpulanglah. Sebab benda-benda gaib macam ini memang susah untuk diterima akal. Kecuali bila kita alaminya sendiri.